Secara ringkasnya, maklumat yang PTFJ masukkan ke dalam ABM PATA diambil dari PPA. ABM PATA disediakan setiap tahun pada 2 September bermula dari peringkat premis sehingga jabatan. Ia merujuk kepada maklumat keperluan sumber setiap fasa. Perbezaan antara PPA dengan ABM PATA hanyalah kaedah mengisi jumlah kos. Di dalam ABM PATA, kos diperincikan mengikut OS yang berkaitan. Manakala PPA memberikan jumlah keseluruhan kos aktiviti tanpa perincian OS. Langkah ke-6 dalam proses kerja utama PSPAO menjelaskan berkenaan keperluan pelaporan kepada pemilik aset mengenai kemajuan pelaksanaan penyelenggaraan. Laporan pengurusan aset ini dibahagikan kepada 5 bahagian. Pertama, JKR PATA 3A, iaitu kesediaan sumber pengurusan aset tak alih. Kedua, JKR PATA 3B, iaitu kemajuan aktiviti pengurusan aset tak alih. Ketiga, JKR PATA 3C, iaitu kedudukan, kos dan nilaian aset tak alih. Keempat, JKR PATA 3D, iaitu status penilaian dan penarafan aset tak alih. Dan kelima, JKR PATA 3A, iaitu pencapaian keberkesanan pelan strategik pengurusan aset operasi. Melaporkan status pelaksanaan adalah salah satu daripada keperluan yang ditetapkan di dalam pengurusan aset tak alih. Ia penting untuk memastikan pelaksanaan semua aktiviti mengikut jadual. Sebarang kelewatan dan kegagalan mematuhi jadual perancangan perlu diselesaikan dengan segera. Ia hanya boleh diketahui apabila terdapat maklum balas mengenai setiap aktiviti menggunakan dokumen yang disediakan. Format JKR PATA 3S hingga JKR PATA 3C ini perlu disediakan secara berkala pada setiap suku tahunan. Namun, maklumat bagi JKR PATA 3D dan JKR PATA 3E hanya akan dibentangkan pada sukuan keempat sahaja, kerana ia memerlukan tempoh sekurang-kurangnya setahun untuk dibuat penilaian. Agensi adalah bertanggungjawab untuk menyediakan laporan tadbir urus pengurusan aset tak alih. Pelaporan secara berkala membolehkan langkah pencegahan diambil lebih awal lagi. Ini adalah format JKR PATA 3A. Mengapa laporan mengenai kesediaan sumber perlu disediakan dan apa yang dipantau olehnya? Maklumat yang perlu dilaporkan di dalam JKR PATA 3A adalah maklumat asas premis, nama premis, daerah, jabatan, agensi dan sebagainya, maklumat UPF, sumber manusia, pengurusan pejabat dan peralatan kerja. Maklumat ini penting untuk PTF jabatan mengetahui keupayaan pasukannya untuk mengurus semua premis yang berada di bawah tanggungjawabnya. Terdapat 7 bahagian yang perlu diisi. Maklumat asas yang diperlukan adalah: pertama, nama kementerian, negeri, wilayah, jabatan, agensi dan daerah. Yang kedua, nama premis yang berkenaan. Ketiga, maklumat UPF, iaitu bilangan pejabat unit pengurusan fasiliti atau UPF dan bilangan premis yang diurus oleh UPF yang terlibat. Seterusnya, maklumat keempat yang perlu diisi adalah sumber manusia. Ianya merujuk kepada bilangan staf UPF dan kompetensi mereka. Bagi maklumat pengurusan pejabat pula, ianya berkaitan dengan pengurusan pejabat UPF dalam menguruskan aset tak alih seperti pematuhan ruang, perabot asas bagi staf, mesin fotostat, telefon dan alat komunikasi yang diguna pakai oleh pegawai UPF. Maklumat lain yang diperlukan iaitu bilangan ke-6 dan ke-7 adalah peralatan kerja. Ianya berkaitan dengan peralatan kerja yang diperlukan oleh UPF seperti bilangan komputer, alat pemeriksaan dan pengujian,
serta kenderaan. Setelah semua maklumat diisi, dokumen perlu ditanda tangan oleh pegawai penyedia dokumen dan disahkan oleh pegawai UPF yang dilantik oleh pegawai pengawal. JKR Batal 3B pula adalah laporan kemajuan aktiviti pengurusan aset tak alih. Terdapat 9 maklumat yang perlu diisi. Maklumat pertama dan kedua adalah latar belakang premis iaitu nama kementerian, negeri, premis dan sebagainya. Manakala, maklumat ketiga adalah berkenaan maklumat asas aset, iaitu kategori premis aset, bilangan premis aset, saiz aset dan populasi. Bagi maklumat keempat hingga 8, data diambil dari laporan pada setiap fasa. Dan maklumat terakhir yang perlu diisi adalah nama, tanda tangan dan cok rasmi penyedia dan pengesah dokumen.